Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar binti Ali Nordin, A177613 akan menyampaikan satu tajuk di bawah subjek fiqh ibadah dan munakahat, iaitu jenis air dan jenis najis. Okey, jenis-jenis air ada 4. Yang pertama, suci dan menyucikan. Yang kedua, suci dan menyucikan tapi makruh menggunakannya. Yang ketiga, suci tetapi tidak menyucikan. Yang keempat, tidak suci lagi tidak menyucikan. Yang pertama, suci dan menyucikan, iaitu air mutlak yang kekal dengan sifat asalnya. Air ini masih dikatakan mutlak walaupun telah berubah disebabkan lama terbiar, bercampur dengan tanah, berlumut, tempat bertakung atau tempat mengalirnya mengandungi belerang. Semua air ini mutlak kerana sukar untuk dielakkan daripada perkara-perkara tersebut. Contohnya, air laut, air sungai, air perigi, air hujan, air mata air embun, air salji. Yang kedua, suci dan menyucikan tapi makruh menggunakannya, iaitu air musyammas, air yang panas disebabkan cahaya matahari. Ia menjadi makruh apabila memenuhi 3 syarat yang berikut. Yang pertama, berlaku di negeri yang bercuaca panas. Yang kedua, air diletakkan dalam bekas yang diperbuat selain daripada emas dan perak. Yang ketiga, air diguna pada badan manusia sekalipun mayat atau pada haiwan yang boleh dihinggapi penyakit sopak seperti kuda. Yang ketiga, suci tetapi tidak menyucikan. Terbahagi kepada 3. Yang pertama, air mustakmal, air yang kurang dari 2 kolah yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, atau air telah digunakan untuk membasuh najis dan air itu tidak berubah atau bertambah. Yang kedua, air mutaghayyir, air yang berubah salah satu dari sifatnya, sama ada warna, bau atau rasa dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci seperti gaharu, kopi, teh dan seumpamanya. Yang ketiga, air muqayyad, air yang dikaitkan dengan nama asalnya seperti air kelapa dan tebu. Yang keempat, tidak suci lagi tidak menyucikan, iaitu air mutanajis, air yang jatuh najis ke dalamnya. Terbahagi kepada 2. Yang pertama, air yang sedikit iaitu kurang daripada 2 kolah. Yang kedua, air yang banyak iaitu cukup 2 kolah atau lebih. Okey, persoalannya, air mana yang boleh digunakan untuk bersuci? Jawapannya ialah air mutlak sahaja. Air musyammas boleh digunakan tetapi makruh digunakan pada badan. Seterusnya, najis. Dari segi bahasa, apa yang dikira cemar atau kotor? Dari segi syarak, sesuatu yang kotor dan ia merupakan penghalang kepada sahnya ibadah seperti darah dan kencing. Benda-benda najis, antaranya ialah arak dan semua cecair yang memabukkan, anjing dan babi serta segala keturunannya, bangkai kecuali mayat manusia, ikan dan belalang, darah yang cair termasuk nanah, kencing dan najis manusia dan binatang, anggota badan yang terpisah dari haiwan ketika ia masih hidup, dikecualikan rambut dan bulu binatang yang boleh dimakan, susu binatang yang dagingnya tidak halal dimakan seperti keldai. Najis aini dan najis hukmi. Najis aini ialah semua najis yang berjirim yang dapat dilihat atau mempunyai sifat zahir, iaitu warna atau bau seperti tahi, kencing dan darah. Najis hukmi pula ialah semua najis yang telah kering dan kesannya telah hilang. Contohnya baju yang terkena kencing kemudian ia kering dan kesannya tidak zahir lagi. Seterusnya, jenis dan cara menyucikan najis. Yang pertama, najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Contohnya anjing dan babi. Yang kedua ialah najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Contohnya ialah kencing kanak-kanak lelaki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum susu ibu. Cara menyucikannya memadai dengan merenciskan air dan meratakannya ke semua tempat najis tersebut walaupun tanpa mengalirkannya. Yang ketiga ialah najis mutawasitah, iaitu najis pertengahan. Contohnya ialah kencing manusia, najis haiwan, darah dan lain-lain. Cara menyucikannya ialah mengalirkan air ke atasnya sehingga hilang semua sifat najis. Seterusnya ialah najis-najis yang dimaafkan. Yang pertama, percikan kencing yang sedikit yang tidak dapat dilihat sama ada pada pakaian atau badan dan sama ada najis tersebut mughallazah, mukhaffafah atau mutawasitah. Yang kedua, sedikit darah, nanah, darah kutu anjing, najis lalat. Sekiranya ia bukan perbuatan manusia dan tidak disengajakan, maka ia adalah dimaafkan.
Yang ketiga, darah luka atau nanah walaupun banyak dengan syarat ia terjadi pada dirinya sendiri serta tidak terkena ke tempat lain. Yang keempat, darah yang ada pada daging. Yang kelima, mulut kanak-kanak yang terdapat najis muntah apabila dia menghisap susu ibunya. Yang keenam, debu jalan yang mengenai seseorang. Dan yang terakhir ialah bangkai binatang yang tidak berdarah seperti lebah, lalat dan semut. Baiklah, sekian sahaja daripada saya dan terima kasih.